Semua dah sarapan Saya pun belum sempat sarapan. Sejuk sangat hari ni kan. Okay, dah start rekod lah. Sekejap je. Kelas awak ni senang kalau nak rekod. Okay, saya tunjukkan kepada awak buku teks. Muka surat 16. Muka surat 16. Sekejap, saya type kat dekat chat supaya awak nampak. Okay, tukar ruang. Sekejap, saya besarkan. Dan saya percaya sebenarnya ada di antara murid-murid depan saya ni, dia dah buka pun buku teks ni sebelum kelas pun. Dia dah tahu dah, oh minggu ni mesti masuk tajuk tukar ruang. Dia dah tengok. Baik. Yang ni penukaran wang dengan wang yang sama nilai dia. Kan? Jadi wang ni kita boleh tukar-tukar. Kita boleh tukar-tukar dia. Untuk contohnya kalau awak nak duit kecil, biasa nak duit kecil lah. Betul? Jadi kadang-kadang awak nak membeli sesuatu barang, kan? Okay, terima kasih. Dah buka. Okay, awak nak beli sesuatu barang. Katalah barang tu harga dia murah aja. Harga dia RM1 kan. Tapi awak ada wang RM20. RM20. Jadi kadang-kadang kita risau. Bila beli barang tu, peniaga tu dia tak ada duit kecil. Dia tak ada duit kecil. Jadi biasanya kita akan tukar wang tu kepada nilai yang lebih kecil. Ataupun kalau macam kita nak kalau musim hujan-hujan ni kan, tak boleh nak jemur kat luar, tak ada matahari kan. Biasalah mungkin ibu bapa awak ataupun awak sendiri pergi ke kedai dobi tu yang 24 jam, kedai dobi layan diri tu kan. Kita nak operasikan mesin-mesin tu, mesin pengering ke, mesin basuh ke, kan biasa pengering lah hujan-hujan ni. Dah sempat basuh kat rumah, tiba-tiba hujan pula, tak boleh nak jemur kan. Jadi nak keringkan pergi dekat kedai dobi layan diri tu yang 24 jam tu, mesin tu tak boleh guna wang, dia gunakan shilling ada yang coin, ada yang menggunakan shilling 50 sen. Jadi biasanya dekat kedai-kedai dobi tu dia ada mesin untuk tukar wang, yang saya rasa pun awak pun dah pernah guna mesin-mesin tersebut. Jadi wang kertas, masukkan wang kertas, nanti dia keluar wang shilling yang sama nilainya. Jadi itu adalah macam mana kita menggunakan penukaran wang ni dalam kehidupan seharian dia. Jadi bila kita tukar wang ni, ingat mesti nilai dia sama. Janganlah lepas awak tukar wang tu tak cukup. Awak masuk RM5 dalam mesin kan, yang keluar RM4.50. Kurang 50 sen. Maksudnya mesin tu dia tak keluarkan nilai yang sama yang awak masukkan dalam mesin tu. Jadi bila kita tukar wang mesti nilai dia sama. Okay, kita tengok gambar dekat sini. Ini adalah mesin untuk bayar duit ataupun bayaran letak kereta. Saya rasa dekat Masai ni tak ada. Dekat Pasir Gudang ni saya tak jumpa mesin-mesin ni Tapi kalau macam saya ada urusan dekat Selangor ke, dekat Kuala Lumpur ke kan, saya akan selalu jumpa mesin untuk masukkan wang untuk parking ni. Jadi mesin ni dia tak terima semua jenis wang shilling macam dia kata kat sini. Dia nak parking kereta kan. Sekarang parking kereta pun kena bayar tau. Tak free dah. Okay, dia nak parking kereta, tapi mesin tu dia tak terima wang 5 sen. Dia tak terima wang 5 sen. Duit kecil ni dia tak terima. Okay? Yang dia terima wang 10 sen. Jadi dia kata kat sini 10 sen. Kalau awak boleh nampak dekat buku teks tu, okay, kalau kecil sangat, okay, awak boleh tengok dekat skrin awak. Okay, 10 sen sama nilai dengan 2 keping 5 sen. 5 sen
dapatlah 10 sen. Kan? Ini biasalah penukaran yang biasa awak buat. Kan kalau awak duit 5 sen ni kecil kan? Kecil, ringan Kalau awak lambung-lambung dia, awak campak atas simen, bunyi dia pun lain kan? Dia tak macam besi sangat Dia macam plastik je bunyi dia, 5 sen ni, ringan. Jadi sekeping 10 sen sama nilainya dengan 2 keping 5 sen. Jadi dia kena tukar kalau dia nak gunakan mesin untuk bayar parking tu. Okey, ni pula. Okey, ni adik-beradik ni. Adik ada 20 sen, adik nak simpan. Lepas tu abang pun ada 20 sen. Jadi kalau awak tengok kat tangan dia, masing-masing ada 20 sen. Tapi yang adik ni, dia memegang wang shilling 20 sen sekeping. Manakala abangnya pula pun mempunyai wang 20 sen. Tetapi 20 sen dia berbentuk 2 keping wang shilling 10 sen. Jadi kita tengok kat gambar sebelah kanan ni, wang shilling yang disaluti warna emas ni. Dia warna emas dia bukan emas. Dia disaluti dengan warna emas. Sekeping 20 sen bersamaan dengan 2 keping 10 sen. Sekeping 20 sen bersamaan dengan 2 keping 10 sen. Okey, ni kita cerita wang Malaysia jangan pula awak gunakan ni untuk wang lain wang negara-negara lain. Sebab kita gunakan wang Malaysia yang ada bunga raya ni, yang ada tulis SEN ni. Saya tahu kat rumah awak mungkin ada wang Singapura. Ada wang Singapura, ada wang Indonesia rupiah tu kan. Mungkin keluarga awak dapat macam-macam wang dari luar negara jadi kita belajar ni kita gunakan wang Malaysia, sen Okey, yang ni pula. 20 sen juga boleh ditukarkan dengan sama nilai dengan, tengok ni. Sekeping 10 sen dan 2 keping 5 sen. Jadi 10 sen, 5 sen, 5 sen. Dapat juga 20 sen. Kan, nilai dia sama. Jangan kata, dia ada 3 keping, dia banyak. Tak, dia 3 keping. Tapi nilai dia sama dengan sekeping 20 sen ni. Okey, saya nak uji kemahiran awak. Ni keluar gambar otak ni. Keluar gambar otak Okey. Kat sini kalau awak tengok ada 4 keping wang shilling. Tapi dia tak tahu berapa nilai dia. Berapa 4 keping wang shilling berapa sen yang sama dengan 20 sen? 4 keping wang shilling berapa sen yang mempunyai nilai yang sama dengan 20 sen? Dah ada jawapan. 5. Betul. Wang 5 sen. Ya. Tahniah. Laju nampak. Pasal duit memang semua laju. Saya tak heran pun. Walaupun nilai dia kecil. Betul. Duit 5 sen, 5 sen. 55 sen. Ryan. Ya, 5 sen. Pandai. Semua pakar wang ni. Harap-harap awak semua dapat menjadi ahli perniagaan kan. Ataupun ahli accountant. Sudah besar nanti pandai untuk mengenalikan atau mengira wang. Betul. 5 sen, 5 sen, 5 sen, 5 sen. Yang duit 5 sen ni kan. 4 keping. Sama nilai dia dengan 20 sen yang warna emas ni. Jadi kesimpulan dia apa? Duit 5 sen, 5 sen ni, awak kalau nampak bersepah-sepah tu, jangan buang. Jangan buang. Kan, kadang-kadang kita nampak, saya selalu nampak kat jalan kan, duit 5 sen, orang buang-buang je, bersepah, tak ada orang nak kutip pun. Tapi bila awak kumpul, tengok, awak ambil duit 5 sen ni 4 keping, dah dapat 20 sen dah. Dah boleh beli something. Kan? Biasa duit 5 sen ni orang buang-buang je. Kadang-kadang duit 10 sen pun. Duit 10 sen ni sebab nilai dia kecil kan, orang buang-buang je, kita selalu jumpa kan. Jadi awak kalau boleh awak kutip tu, awak masuklah tabung masjid sebab sikit-sikit lama-lama jadi bukit kan. Awak biasa dengar pepatah macam kita menabung. Kita masuk tabung tu, satu hari kita masuk 10 sen, 10 sen, 5 sen, 20 sen, masuk tabung sikit-sikit kan. Tahu-tahu hujung bulan tengok dalam tu ada RM20. Kan? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sikit-sikit awak menabung, awak menyimpan walaupun nilai dia kecil, lama-lama nilai dia bertambah jadi besar. Okey?
Jadi 5 sen tu jangan awak ketepikan dia. Okey, tadi kita cerita wang 20 sen. Ni kita wang 50 sen pula. Wang 50 sen ni nilai dia lebih besar dan warna dia pun cantik. Kalau awak lihat wang 5 sen ni, wang 5 sen ni dia punya tepi dia ni dia tak rata kan. Siapa yang pernah pegang duit 50 sen, wang shilling 50 sen kalau awak nak tahu perkataan ringgit, tak ada orang tanya saya, cikgu, perkataan ringgit tu datangnya dari mana? Kan tu perkataan apa ringgit ni? Okey. Ringgit ni adalah perkataan bahasa Melayu yang dulu-dulu, yang lama-lama. Okey. Jadi ringgit ni masa zaman dulu-dulu kita menyebut ringgit untuk wang ni, untuk nilai untuk wang, sebab ringgit tu bermaksud tepi dia ni. Tepi dia ni bergerigi. Dia tak licin Dia macam wang 50 sen ni. Kalau pegang wang 50 sen, tepi dia tak licin. Kalau wang lain, dia agak licin lah walaupun ada macam garis-garis tu kan. Tapi wang 50 sen ni dia agak bergerigi, boleh nampak. Itulah asal perkataan ringgit. Perkataan ringgit ni sebenarnya ciri wang shilling yang tepi dia tak licin, dia bergerigi. Itu asal usul perkataan ringgit jadi wang shilling 50 sen ni melambangkan asal usul perkataan ringgit tu. Itu sedikit sejarah untuk awak perkataan ringgit tu asalnya datang dari mana. Okey, wang 50 sen ni kita boleh tukar macam-macam cara. Macam-macam cara menggunakan nilai yang lebih kecil. Okey, yang pertama 5 keping wang shilling 10 sen. 10 sen, 20 sen, 30 sen, 40 sen, 50 sen. Okey. Jadi 10, 10, 10, 10 awak tambah dapatlah 50. Okey. Baik, cara yang kedua yang sini pula ada 4 keping 10 sen. 10 sen, 20 sen, 30 sen, 40 sen. Dan ditambah dengan 2 keping 5 sen. 5 sen, 5 sen. Ni pun nilai dia 50 sen. Cara yang ketiga, sekeping wang shilling 20 sen yang warna emas ni dan 3 keping wang shilling 10 sen yang berwarna perak ni. Ini pun 50 sen Dan cara keempat, 2 keping wang 20 sen dan sekeping wang 10 sen. Baik, ini ada 4 cara kan? Sebenarnya ada banyak cara lagi, betul tak? Kalau kita guna semua 5 sen boleh tak? Boleh tak kalau kita guna 5 sen, 5 sen, 5 sen sampai 50 sen, boleh tak? Tak. Tak? Boleh ke tidak agak-agak? Boleh. 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 Kita nak guna berapa keping 5 sen ni? Berapa keping? Cakap je, tak payah type pun buat tak apa. Berapa keping 5 sen supaya sama dengan 50 sen? Boleh. Berapa? 10. Ya, 10. Pandai 10 keping 5 sen ni kan? 10 keping 5 sen ni, 10 keping Akif Firash. Dapat sama dengan 50 sen. Tapi banyaklah kena pegang kan? Sebab duit 5 sen ni kecil-kecil. 10 keping. Ya, pandai. Boleh. Sebenarnya macam-macam cara yang kita boleh gunakan untuk wang shilling. Tak semestinya yang awak nampak dekat buku teks saja. Awak juga boleh menukar menggunakan cara yang lain. Okey, kita tengok yang ni pula. Okey, nombor 4. Nombor 4. Okey, ini sangat penting dan awak kena ingat sampai bila-bila RM1 RM1 wang kertas tu kan adalah bersamaan dengan 100 sen. RM1 nilai dia kalau kita tukar kepada sen, nilai dia adalah 100 sen. 100 sen. Sebab itulah RM1 ni kan, awak dah biasa tukar, saya tahu awak dah biasa tukar duit RM1 ni kepada duit shilling
Tutup dulu mikrofon. Siapa yang terlupa nak tutup tadi? Okay. Wang RM1 ni, kan, awak boleh tukar kepada shilling kan? Sama nilai dia dengan 100 sen. Cuba kita tengok yang pertama ni. Yang pertama ni 2 keping 50 sen. Jadi dia 50 sen, 50 sen. Kan? Jadi kalau kita tambahkan, dapat 100 sen. Nampak tak? Ni RM1 ni. 100 sen adalah RM1. Nah, tapi kita tak cakap lah 100 sen, 200 sen kan. Kita sebut dalam ringgit lah. Okay, kalau macam ni pula, kalau awak lihat 5 keping wang 20 sen dekat sini. 5 keping. Jadi, setiap keping tu 20 sen, 20 sen, 20 sen, 20 sen dan 20 sen. Bila awak tambah semua, kan? Dapat juga 100 sen. 100 sen. Yang ni pula 20 sen, 20 sen, 20 sen, awak tambah semua dapat juga 100 sen juga. Tapi kita tak sebut 100 sen. Kita sebut RM1. RM1. Okay. Jadi kalau awak biasa nampak nombor RM1 bila dia tulis dalam nombor, kan? Kita tulis macam ni kan? RM1, lepas tu titik, sifar, sifar. Nampak tak? Kita tulis RM1 macam ni ataupun yang macam ni lah. Tapi kalau kita buat ada sifar-sifar dia macam ni tengok macam mana kalau saya padamkan RM dan saya padamkan titik. Nampak dia jadi berapa? 100. Dia jadi 100 sen. Itu cara kita menukarkan dari RM1 menjadi sen. Dari ringgit jadi sen. Jadi RM1 tu nilai dia 100 sen. 100 sen. Pernah nampak tak wang shilling 1 sen? Siapa pernah nampak wang shilling 1 sen? Warna dia lain. Warna dia macam warna gangsa. Tapi sekarang dah jarang nampak kan? Sebab sekarang ni 1 sen dia dah tak masukkan dalam urus niaga. Tapi ada. Tapi ada. Nanti kalau saya jumpa saya tunjukkan pada awak. Tapi ada 1 sen. Maksudnya nak dapatkan RM1, awak akan ada 100 keping wang 1 sen. 100 keping. Baru dapat RM1. Okay, jadi yang paling penting awak tahu kat sini ialah RM1 sama nilai dia dengan 100 sen. Ya, betul. Tengok ni. Ni tukar wang kertas lah pula. Wang kertas RM5. Kita boleh tukar kepada wang kertas RM1 pun boleh. Kita boleh tukar RM1 dengan duit shilling pun boleh. Macam ni dia gunakan 3 keping RM1 dan 4 keping 50 sen. Jadi yang wang kertas ni nilai dia RM3. Okay, manakala wang shilling yang 4 ni nilai dia RM2 kan? Sebab 50 sen ni 4 keping jadi RM2. Jadi semua sekali RM5. Nampak? Jadi boleh tukar macam-macam cara. Ya. Okay. Okay. Kita tengok kat sini kita cuba teka wang shilling yang mereka ada. Kita cuba teka wang shilling yang mereka ada. Okay, Lin, saya ada 8 duit shilling. Nilainya RM1. Nilainya RM1. Dia ada 8 duit shilling. Nilai dia RM1. Agak-agak lah kan. Apakah duit shilling yang Lin ada? Awak type kat situ berapa keping 50 sen, berapa keping 10 sen, berapa keping 5 sen. Cuba agak-agak. Cuba try. Contohnya saya buat kat sini
Dia kata 8 keping kan. Bukan 9, saya nak berapa sen tu. Supaya nilai dia RM1. Okay, dia kata dia ada duit shilling duit shilling. Okay, contohnya. Kan, ni saya lukis duit shilling lah. Kan, katalah 20 sen, 20 sen. 20 sen, 20 sen, 20 sen, 20 sen, 20 sen. Okey, ni RM1 kan? Ni RM1. Tapi baru 5 keping. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 keping. Kan? Saya nak supaya jadi 8 keping. Supaya jadi 8 keping. Cuba saya buat macam ni. Saya buat. Okey, 4 keping 20 sen. Okey. 4 keping 5 sen. Okey, jadi 1, 2, semua ni pun RM1 RM1 juga. Ni semua RM1. Tapi sekarang duit shilling saya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kemungkinan Lin ada 4 keping wang 20 sen. Buku aktiviti nak buat ke? Belum lagi sampai buku aktiviti. Kita tengah belajar lagi ni. Okey, 4 keping 20 sen dan 4 keping 5 sen. Itu maksud dia. Jadi awak kena fikir kalau 8 keping, macam mana kita nak tukar duit tu supaya jadi 8 keping. Alright. 8 sen tak ada. Bukan 8 sen, 8 duit shilling. Ini maksud dia 8 duit shilling. Ada 8 keping. Yang awak tengok dekat skrin yang saya highlight ni. Ini maksudnya 8 keping. Okey, nilai dia RM1. Okey? Tak apa. Nanti akan datang awak akan lebih mahir untuk menukar wang ni Okey, ni wang kertas, wang RM10. Nampak? Okey, wang RM10 ni biasa. Okey, wang merah sekeping, dapat wang hijau 2 keping. Dapat wang hijau 2 keping, RM5, RM5. Ni minggu lepas kita belajar ciri-ciri wang tu. Okey. Dan dia boleh tukar juga. RM10 boleh tukar wang shilling dengan wang kertas. Wang kertas kat sini 5, 6, 7, 8. RM8. Mana wang shilling 1, 2, 3, 4 ada 4 keping 50 sen. Ini RM2. Jadi kalau kita tambahkan dapatlah RM10. Okey, dapat RM10. Alright, jadi macam-macam cara yang kita boleh tukarkan. Okey, kita buat tutorial ni sama-sama. Jom. Kita buat tutorial ni sama-sama. Okey, tengok A. Tengok A. Awak nak type boleh, awak nak sebut pun boleh dekat mikrofon. Okey, sekeping wang 50 sen sama nilai dia dengan berapa keping wang 10 sen. Sekeping 50 sen sama nilai dengan berapa keping shilling 10 sen. Apa jawapan dia? Okey, jawapan dia ada tulis 5. Ada lagi? 5. Okey. Betul. Okey, siapa yang jawab 5 tu betul. Maksudnya 5 keping wang 10 sen ini sama nilai dia dengan 50 sen. Pandai. Okey, kita tengok B pula. Tengok B. Okey, berapa keping wang 10 sen, berapa keping shilling 10 sen sama nilai dia dengan RM1. Berapa keping 10 sen sama nilai dia dengan sekeping RM1 ni. Okey, berapa keping? Okey, dah ada jawapan. 100 Fayad, 100 kali 10 sen. Oh, kira. Jawapan dia ialah 10. 10 keping kan? Dapat RM1. Ingat, RM1 ialah 100 sen. 100 sen.
Jadi 100 sen bersamaan dengan 10 keping. Tersilap tekan. Alright. Baqiyatus Solehah, tak ada RM ni. Kita kira berapa keping. Duit shilling tu berapa keping, bukan berapa nilai dia. Jadi 10 keping 10 keping duit shilling. Baik, kita tengok C pula. C pula Yang ni ada gambar otak. Ni ada macam-macam jawapan Saya akan tengok jawapan awak, kita tengok jawapan siapa yang betul. Okey, sekeping wang kertas RM5 sama nilai dia dengan berapa keping wang RM1 dan berapa keping shilling 20 sen. Dia nak gabungan RM1 dengan 50 sen. Okey. Kalau awak jawab 5, siapa jawab 5 ni dah RM5 kan? Tapi 20 sen 20 sen tak kira lagi. Dia nak mesti ada wang kertas, mesti ada wang shilling. Tak boleh wang kertas je. Siapa jawab 5 tu maksudnya dia guna wang kertas saja. Dia tak guna wang shilling. 50 apa? 50 wang RM1 ke 50 20 sen? 21. Dan kat situ dia kata Alia Amani 4 wang RM1, 2 20 sen. Okey, baru RM4.40 Alia Amani. Kalau 2 keping 20 sen, baru RM4.40. 70 apa? Fayat? 70 tu apa? 60 tu apa? Okey, Alia Amani 4 wang RM1 dan 50 20 sen. Wow. 50 keping 20 sen, dia bersamaan dengan RM10 dah. 3 kali tarik baru betul. Okey. Tengok kawan-kawan, jawapan Alia Amani keping wang RM1, 5 keping wang 20 sen. Betul, itu RM5. 10 apa? Awak tulis 10. 10 tu 10 apa? 10 wang apa? Okay. Alia Amani mari saya ajar macam mana cara nak tulis jawapan sebab dia jawab dengan betul. Okay, tengok kat sini Alia Amani. 4 kali RM1, 5 kali 20 sen. Boleh tulis macam ni. Maksudnya 4 keping RM1, 5 keping 20 sen. Okey. Okey, dan Insya Alia 4 wang RM1 baru RM4. RM4 lepas tu 20 sen. Macam mana tu? 4 RM1. Tak ada lagi jawapan yang betul selain pada Alia Amani tadi Yang lain semua sama je dengan Alia Amani. Ada tak jawapan lain? Ada tak yang menggunakan wang kertas tu RM3, 3 keping? RM1 tu 3 keping. Ada tak yang buat? Dia macam-macam cara sebab tu dia gambar otak ni. Dia gambar otak ni bermaksud dia boleh macam-macam jawapan. Macam dia Alisha pun sama. 4 keping RM1, 5 keping 20 sen. Aisyah Raika bagus, dia tulis ayat terus. 4 keping RM1, 5 keping 20 sen. Bagus. Masih lagi 4 keping. Ada tak yang nak buat 3 keping RM1? Saya tengok jawapan lain ni. Bukan 4 keping je. Macam-macam kombinasi boleh. Tak semestinya wang kertas tu nak 4 keping. RM4 satu. RM4 satu. Lepas tu lagi Aisyah Nasuha. Saya nak tengok jawapan lain. Sekarang jawapan awak hampir sama je. Semua pakai 4 keping RM1. Ada tak jawapan lain?
Betul Fayat. Kalau 5 keping RM1 dah jadi RM5 Fayat. Tapi sekarang ni saya nak mesti ada duit shilling. Tak nak duit kertas je semua. Dia mesti ada duit shilling, mesti ada duit kertas. Dua-dua mesti ada. Kalau awak guna duit kertas saja, saya tak terima jawapan dia. Akif Firash dah buat. 3 keping RM1, 10 keping 20 sen. Betul tu Akif Firash. Ada jawapan lain lagi tak? Dia pun dah buat. Okey, ada tak? Ada nak buat 2 keping RM1, sekeping RM1 pun boleh. Kan? Macam-macam cara. Tu saya nak tengok tu. Ya Syafiq, 3 keping RM1. Awak semua dah lupa R dengan M huruf besar. RM huruf besar. Kan? Nilai wang Malaysia R dengan M huruf besar. Okey. 3 keping RM1, 10 keping 20 sen. Okey, Fayat. Fayat pakai 50 sen pula. Okey, Fayat. Betul Fayat, RM5 Fayat. Betul RM5. Tahniah. Tapi soalan ni dia tak ada 50 sen Fayat. Tengok kat soalan dia. Dia guna wang shilling 20 sen. Tapi kalau ada soalan keluar 50 sen, boleh pakai jawapan awak. Tapi sekarang soalan dia hanya gunakan wang kertas RM1 dengan wang kertas 20 sen je Fayat. Okey Fayat? Faham Jawapan awak tu betul RM5. Jawapannya betul RM5. Tapi untuk soalan dalam buku teks ni dia nak guna 20 sen. Okey. Okey, satu lagi RM dengan 1 tu rapat Kalau jarak saya tak tahu 1 tu dekat mana. RM dengan 1 tu rapat. Rapat. 4 keping RM1, 5 keping 20 sen. Ya, betul. Ada tak yang nak gunakan 2 keping RM1? 2 keping RM1. Yang lain tu duit shilling. Berapa keping? Cuba kita guna 2 keping RM1. Benda ni awak dah biasa kadang-kadang bila awak dah biasa tapi cuma bila belajar ni mungkin awak confuse macam nak tulis jawapan kan. Awak tahu jawapan dia. Tapi tak pandai cara nak menulis. Tulis pakai ayat pun boleh macam Azra Marisau tu buat dia pakai ayat je, senang. 10 sen 20 sen, apa tu dia Alisha? 10 sen 20 sen tu apa? Okey. Tak apalah kita teruskan dah keluar. 2 keping RM1, 12 keping 20 sen. Tahniah Akif Firash. Betul Akif Firash. Tengok. Okey, kawan-kawan yang lain tengok jawapan Akif Firash. Dia gunakan 2 keping wang RM1 dan 15 keping wang 20 sen. 15 keping wang 20 sen tu bersamaan RM3. RM3. Jadi dapat RM5 juga. Betul. Betul Syafiq. Pandai. Okey, dan Isya Alia salah tu. RM2 2 keping RM1 dah RM2 kan. 10 keping 20 sen baru RM2. Jadi RM2 tambah RM2 baru RM4. Awak kurang lagi RM1. Isya Alia. Awak kurang lagi RM1. Baik, tak mengapa sebab saya dah nampak awak dah ada idea asal dia. Maksudnya kita boleh tukar macam-macam nilai. Okey, kita sambung terus sikit lagi. Tambah sikit je lagi Dapat wang dan catat wang. Muka surat 20. Okey, semua buka muka surat 20. Ini sikit je. Ni dia tak ada kira-kira pun. Dia tak ada kira-kira. Jangan risau. Dah buka belum muka surat 20? Ini kita buat sikit sekejap je Sikit je lagi ni. Baik. Dapat wang dan catat wang. Jadi ini orang yang mempunyai nilai yang baik dalam
mengendalikan atau menguruskan wang. Menguruskan wang. Okey. Kalau kat sini ada pelbagai cara awak terima wang walaupun awak kecil lagi, tapi saya percaya awak dah mendapat awak punya berbagai cara untuk dapat wang. Kan paling senang ialah wang saku yang bawah ni. Wang saku maksudnya perbelanjaan harian awak kalau awak pergi sekolah. Tapi saya percaya ada yang dia tak pergi sekolah pun mak ayah dia ada berikan wang saku setiap hari. Walaupun tak sekolah. Kan? Sebab mak dengan ayah awak nak menggalakkan awak supaya belajar mengurus wang. Walaupun tak sekolah, awak dapat wang kan. Maksudnya apa? Maksudnya tak payah belanja lah sebab tak pergi sekolah kan. Jadi tak payah belanja, awak just simpan masuk tabung. Itu tujuan mak ayah beri duit hari-hari. Walaupun tak pergi sekolah, bukan suruh awak pergi belanja bukan-bukan. Walaupun 50 sen. Katalah tak pergi sekolah, dapat 50 sen satu hari. Simpan. Macam saya kata tadi, awak simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Kan? 50 sen. Sehari 50 sen. Kalau 10 hari dah RM5. Banyak tu. Okay, cara dapat wang. Duit raya. Kita dah 2 tahun tak raya. Kan? Itu satu cara. Yang kedua, dapat hadiah kemenangan. Tandingan yang besar-besar lah biasa dapat duit. Lepas tu datuk beri. Biasa datuk beri ni hari raya lah. Hari raya Ataupun kalau dapat pulang ke kampung, atuk dapat jumpa cucu kan. Atuk bagi duit sikit. Wang jualan ini kalau berniaga. Ada tak di antara awak yang tolong mak ayah berniaga? Ada tak? Ada yang tolong? Tak kisahlah berniaga dekat luar ke, berniaga online kat rumah ke. Ada. Kan? Mesti ada kan? Wang jualan. Ataupun awak tolong mak ayah berniaga dapat gaji. Satu hari Saya tak pernah menyanyi. Okey. Jadi banyak cara awak dapat wang. Dapat wang maksudnya duit awak bertambah-bertambah bukan awak pergi belanja wang tu. Kan? Ada cara lain tak dapat wang? Ada tak cara lain dapat wang? Apa lagi? Selain daripada yang dalam buku teks yang 5 ni, apa lagi? Kalau awak jumpa tengah jalan tu, kira dapat wang tak? Dapat. Bagi orang Dapat. Dapat wang tapi wang tu bukan awak punya. Awak kena pulangkan kepada pemiliknya. Jangan ambil pulang. kita tolong orang, nanti orang kasih upah. Pandai. Kalau kita tolong orang kasih upah, betul? Tu cara dapatkan wang. Lagi apa lagi? Tolong ibu ayah. Tolong ibu ayah. Pandai. Katalah tolong Duit ayah. raya. Fayat jual durian. Nampak? Tengok semua Fayat tolong ayah dia berniaga. Walaupun tahun 1 dia dah tolong ayah dia berniaga durian. Pandai. Kan? Awak tolong ayah basuh kereta, ayah upah dapat. Ataupun awak tolong mak jaga adik, dapat upah. Itu pun cara awak dapatkan wang. Lepas dapatkan lepas dapatkan wang, tengok kawan awak ni, Li Ming. Kan, awak dapat wang, awak tak tengok pun, awak terus masuk dalam beg. Kan? Tak buat catatan pun. Tengok Li Ming dia buat apa. Bina jadual. Budak-budak nak buat. Macam mana budak-budak nak buat, tak apa. Nanti kita buat dalam aktiviti. Dia mudah je kan. Dia tak semestinya macam Li Ming ni. Li Ming ni dia pakai komputer. Kan, awak boleh tulis je. Okey, hari ini dapat duit nenek bagi. Sumber wang nenek bagi RM10. Kan? Nenek bagi RM10, simpan RM5, belanja RM5. Belanja pun dia beli buku cerita. Jadi dia simpan. Okey. Uang. Okey, lepas tu dia dapat wang saku 90 sen. Uang. Okey, dia belanja 40 sen. Dia dapat wang saku 90 sen, dia belanja beli roti 40 sen. Jadi berapa yang dia simpan?
Datuk beri duit. Beri 1,000. Kelas, dengar ni, dengar. Dia dapat wang saku 90 sen. dapat Dia belanja 40 sen beli roti. Berapa yang dia simpan? 100. Hai? 100? 50. 50 sen. Siapa yang 50 sen tadi? 50 sen. Kan dia dapat 40 sen. 40 sen dia belanja, jadi tinggal 50 sen lah. Okey, lepas tu dia jual tin. Ni pun awak boleh dapat wang juga Jual tin dapat RM5. Dapat RM5. Jadi dia belanja RM1. Dia belanja RM1. Jadi tinggal berapa ringgit dia simpan? RM4. RM4. Kan? Yang ni dia belanja, katalah dia belanja ni beli apa? RM1 ni. RM1 ni mungkin dia beli buku nota. Dia beli buku nota RM1. Saya tak dengar pun. Saya dengar. Sebab awak pakai mic. Okay. Baik. Ini cara buat catatan sikit je ni sebenarnya, sebab tu saya suruh buat yang ni juga. Okay. Baik. Okay, sampai masa untuk kerja rumah. Buka buku aktiviti. Surat 17. Cikgu, muka surat 17. Aktiviti. Okey, muka surat 17. Okey, tandakan muka surat 17. Okey. Lepas tu muka surat 18. 17, 18, 19. 20. 21. Okey, kita tengok satu persatu Saya terangkan sekejap macam mana nak buat kerja rumah ni. Sekali Arung, sekali sekali Imbas. Supaya awak fahamlah sikit-sikit. Okey, yang pertama muka surat 17 ni. Okey, tandakan betul bagi tukaran wang yang betul. Kan? Katalah A ni 20 sen. 20 sen. Tengok mana tukaran wang dia yang betul. Kan? Yang atas ni 5 sen, 5 sen, 5 sen. Salah, ni baru 15 sen. Yang bawah ni 10 sen, 5 sen, 5 sen. Okey, ini 20 sen. Jadi awak tandakan betul macam ni. Dalam kotak. Nombor 1 tu saya dah buatkan. Pilih tukaran wang yang betul. Okey, yang kedua ni. Yang kedua ni dia macam permainan. Macam permainan. Baik, yang kedua ni dia suruh potong dan tampal dalam petak. Kan? Maksudnya awak surih. Jadi nombor 2 ni tak payah kot. Sebab nanti awak kena beli macam-macam barang kan. RM1 ni. Okey lah, muka surat 18 ni siapa nak buat boleh buat. Siapa yang tak mampu nak buat tak payah. Sebab awak kena cari kertas lain, awak kena tekap dia dan tampal. Baik, muka surat 19. Bulatkan ikut harga barang. Okey dengan 21 yang tak tahu sangat. Muka surat 19 ni bulat ikut barang Nak ikut harga barang. Katalah 20 sen. 20 sen ni. Awak bulatkan. 20 sen maksudnya 10 sen
10 sen. 20 sen. Macam tu je. Okay, yang bawah ni tulis berapa keping. Berapa keping 20 sen, berapa keping 10 sen, sama dengan 50 sen. Yang ni RM5, berapa keping RM1, berapa keping 50 sen, sama dengan RM5. Okey. Baik, kita sambung yang ni pula. Kenal pasti sumber wang. Okey, sumber. Maksudnya awak dapat wang, bukan belanja wang dapat wang. Okey, wang saku. Awak dapat ke awak belanja? Kalau dapat, tandakan. Macam ni. Dapat. Kalau beli minuman, awak dapat ke awak belanja? Belanja. Jadi belanja bukan sumber wang. Sumber wang ni maksudnya kita dapat wang tu. Bukan kita bayar. Kita dapat. Duit kita banyak. Okey? Cikgu, tabung bantuan tukaran uang kan? Tabung Apa dia? bantuan. Bantuan. Mana tabung bantuan ni? Kita derma, kita dapat wang ke kita bagi wang? Kita bagi wang. Kita bagi wang. Kita bagi wang. Maksudnya itu bukan sumber. Bukan. Sebab kita bagi. Bukan kita simpan simpan dengan derma lain. Derma kita bagi, simpan kita masukkan. Jadi derma bukan sumber wang. Okey, yang ni tandakan betul amalan yang baik. Awak baca, awak rasa ni amalan yang baik, simpan wang di dalam tabung, baik ke tidak? Kalau baik, tanda right. Baik. Kalau tak baik, tak payah tanda apa-apa. Belanja lebih. Dan yang terakhir, lengkapkan jadual ni. RM1. Tengok dia dapat wang RM2. Beli pen RM1. Kan? Jadi dapat wang tu adalah sumber wang. Yang dia belanja dekat belanja ni. RM5. Surat khabar lama mana? Jual surat khabar lama dapat RM2. Maksud dia dapat RM2. Okay. Belanja dengan boros. Belanja dengan boros. Baik ke tak baik? Okay. Tak apa. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tanya dekat Google Classroom. Jangan risau. Okay. Dan tolong buat kerja rumah awak. Buat satu hari satu muka surat. Tak apa. Apa dia? Cikgu yang 14 punya. Yang 18 punya. Boleh ke? Boleh kalau awak nak buat. Tapi saya tak paksa sebab awak kena awak kena potong-potong kertas tu. Kalau perlu dapatkan bantuan ibu ayah atau abang kakak untuk tolong buatkan sama-sama. Sebab kena potong kertas, kena hati-hati. Sebab saya kata tak buat pun tak apa. Takut awak buat sendiri nanti ada yang luka. Sebab ada potong-potong tu. Cikgu, kuis tak ada ke? Minggu ni tak ada quiz. Nanti minggu depan ada insya-Allah. Alright. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Fayat nak tanya apa-apa Fayat? Fayat rambut panjang tak apa, simpan je rambut Fayat. Potong rambut. Ya betul. Tak apa. Tak pergi sekolah pun tapi tetap handsome Fayat, tak apa. Rambut panjang pun handsome. Tak ada masalah. Okey. Ada apa nak tanya? Tak ada. Okey, jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Jaga diri awak baik-baik semua. Jaga kesihatan. Terima kasih sebab awak hadir. Dan kita jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah. Jangan lupa buat kerja rumah. Okay, terima kasih. Bye-bye. Bye. Bye, cikgu. Bye semua. Sama-sama.
Waalaikumsalam. Bye-bye.